Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan jenis yang ketiga, iaitu musanna. Kalimat musanna, kalau tuan-tuan jumpa, kaedah dia berbeza dengan kaedah yang biasa tuan-tuan jumpa. Tapi izinkan saya ulang lagi sekali, biar kita banyak kali ulang, supaya tuan-tuan akan ingat melekat. Okey, ni diagram keempat tau. Tengok diagram nombor 4, dia ada tulis dekat sebelah atas. Ujung bucu sebelah kanan, dia ada tulis nombor 4 kat situ. Baik, dengar tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan jumpa isim-isim biasa ni tuan-tuan, kaedah yang telah pun saya berikan sebelum ni, kalau kalimat isim biasa tu sedang berpangkat marfu', tanda marfu' dia ialah baris depan, dhammah. Kalau dia sedang berpangkat mansub, tanda dia sedang berpangkat mansub ialah fathah baris atas. Dan kalau kalimat itu sedang berpangkat majrur, tanda yang dia sedang berpangkat majrur ialah kasrah baris bawah. Tuan-tuan jangan mix up tau antara nama pangkat dengan nama baris. Marfu', mansub, majrur, nama pangkat. Dhammah, fathah, kasrah, nama baris. Tuan-tuan tolonglah hafal sikit je, bukan banyak pun nak hafalkan. Dan saya pun selalu ulang-ulang. Kalau tuan-tuan tak hafal pun secara mengulang-ulangnya, jadi sebab saya yang selalu sebut banyak-banyak kali, mudah-mudahan tuan-tuan akan senang ingat lah. So, apa yang kita sedang belajar ni tuan-tuan, ialah ada 4 jenis kalimat yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran nanti. 4 jenis ni tuan-tuan, dia lari daripada kaedah yang telah pun saya jelaskan sebelum ni. Apa dia kalimat dia? Yang pertama, kalau kalimat isim biasa tu dia berbentuk jamak muzakkar salim. Ingat tak? Dia marfu' dengan una, waw, dia akan mansub dan majrur dengan ina, ya. Muslimina, kafirina, saimina. Kalau marfu', saimuna, mu'minuna, kafiruna. Okey, yang jenis yang kedua ialah kalau jamak muannas salim pula kan. Kalau jamak muannas salim ni, kalau dia sedang marfu' macam kalimat yang pernah tuan-tuan belajar, tu ujung dia ta tu dia alif ta terbuka tu memang ada setiap kali tuan-tuan jumpa jamak muannas salim. Tapi kalau dia sedang berpangkat marfu', dia berbaris depan. Muslimatu, kafiratu, saimatu. Orang-orang perempuan-perempuan beriman, perempuan-perempuan Islam, perempuan-perempuan berpuasa. So ujung dia tu. Tapi kalau dia sedang berada dalam keadaan mansub dan majrur, Allah akan pakai ti dekat ujung. Muslimati, kafirati, mu'minati. Tuan-tuan jangan tanya, ustaz kenapa dia mansub, kenapa dia itu nantilah kita belajar peringkat ketiga. Tapi tuan-tuan akan tahu, kalau dia berbaris bawah, maknanya dia sedang berpangkat mansub ataupun majrur. Ini jamak muannas salim. Tuan-tuan jadi dekat sini yang perbezaan dia kalau dia mansub lah. Kalau dia marfu' dengan dia majrur, macam kaedah biasa kan. Kalau marfu' dengan dhammah, kalau majrur dengan kasrah, ini biasa. Tapi kalau mansub yang sepatutnya dengan fathah, kalau jamak muannas salim dia tukar mansub pun jadi kasrah juga. Dia sedang berpangkat mansub dengan kasrah kalau jamak muannas salim. Baik, hari ini kita akan masuk pelajaran berikutnya tuan-tuan. Nanti saya besarkan sekejap. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran tentang musanna. Nanti sebentar. Okey, musanna. Okey, tuan-tuan tengok elok-elok. Okey, kalimat musanna ni tuan-tuan. Kalimat musanna ini sebentar. Okey. Kalimat musanna ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis penambahan juga. Kadang-kadang Allah pakai ani, alif, kadang-kadang Allah pakai aini di ujung lah. Okey, contoh dia apa? Katalah 2 kitab. Saya nampak 2 kitab. Ataupun 2 kitab itu besar. Jadi kalau kalimat 2 kitab tu kadang-kadang disebut kitabani, kadang-kadang kitabaini. Kalau kalimat masjid, 2 masjid, kadang-kadang masjidani, kadang-kadang masjidaini. So kadang-kadang pakai alif, kadang-kadang pakai ya. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul alif dengan ya ni, saya merahkan warna dia macam yang tanda-tanda yang lain tu. So kadang-kadang Allah pakai alif, kadang-kadang Allah pakai ya. So masa bila Allah pakai alif? Masa dia marfu'. Masjidani, kitabani, muslimatani, baitani. Itu semua adalah kalimat musanna kalau dia berada dalam keadaan marfu', Allah pakai alif. Tapi kalau dia sedang berpangkat majrur dan mansub, Allah akan pakai ya. Masjidaini, kitabaini, mu'minataini. Ingat tak? Kalau kalimat itu musanna tuan-tuan, Allah akan pakai ya di hujung. Aini. Yang kalau tuan-tuan tengok jamak muzakkar salim bukan ani tau. Ina. Ni bukan, ni aini. Kalau tuan-tuan lupa, ingatlah Syarifah Aini. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa Syarifah Aini. Kita semua minat Syarifah Aini. Tuan-tuan minat tak?
Okey, ingat Syarifah Aini, maknanya Aini tu maknanya apa tu, ujung kalau kalimat musanna, ya, yang pertama kadang-kadang pakai ani, kadang-kadang pakai aini. Kadang-kadang pakai aini. Ya tuan-tuan ni, kadang-kadang pakai alif, kadang-kadang pakai ya. Baik, saya ada contoh tuan-tuan, saya nak bawa dekat sini bersama-sama. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat 36 Tuan-tuan boleh pause dulu, buka muka surat 36 yang tengah-tengah ayat yang ke 120. Bentar. Okey. Tengok 129. 129 Bentar tuan. Ni. Yang saya dah bulatkan ni. Cuba tuan-tuan tengok At-talaqu marratani. At-talaqu marratani. Muka surat 36 surah Al-Baqarah. Muka surat 36 surah Al-Baqarah. Ini ialah jumlah apa ni tuan-tuan? Ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ni? Tuan-tuan, kalau dimulakan dengan isim. Ini ialah jumlah ismiyah lah Ustaz. Sebab apa? Sebab dimulakan dengan kalimat isim. So rangkap ni ialah rangkap isim lah. Betul tak? At-talaq ni kalimat isim. Nampak ni? Ada alif lam di pangkal kalimat. So at-talaqu marratani. Tuan-tuan dengar dulu Kalau ini rangkap isim, ingat tak tuan-tuan kena cari dua maklumat. Betul ke tidak? Yang pertama subjek, yang kedua khabar. Ni satu rangkap ni, dua kalimat ni satu rangkap Talak ada dua kali. Talak ada dua kali. Subjek dia mana? Talak. Oh okey, itu subjek dia. Kenapa dengan talak? Dua kali saja. Tu maksud dia. Faham tuan Jadi ini subjek dia, ini khabar dia. Jadi seperti mana yang tuan-tuan telah pelajari, subjek dia kena berpangkat marfu'. Sebab itulah tuan-tuan nampak talak ni baris di baris depan. Khabar pun dapat pangkat marfu' juga. Ingat tak contoh saya bagi? Allahu Akbar ataupun Ali gemuk. Aliyu gemuk. So subjek dia Ali, khabar dia gemuk. Jadi Ali tu dapat pangkat marfu' sebab dia subjek Aliyu. Gemuk dapat pangkat marfu' juga, tapi atas sebab yang lain, sebab dia khabar. Nampak? So ini kita akan belajar panjang pada peringkat yang ketiga. Tapi hari ni saya nak jelaskan pada tuan-tuan at-talaqu marratani. At-talaqu, saya nak cerita pasal musanna hari ni tuan-tuan So mana tanda marfu', tanda mansub dan tanda majrur kepada kalimat musanna. Baik. At-talaqu maknanya talak talak. So ini ialah kalimat isim, ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan. Dia mu'rab. So cuba tengok, tolaku ke tolaqa ke tolaqi. Tolaku kan. So kalau dia mu'rab, dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan nampak aja tanda ni, dia sedang berpangkat marfu' ustaz. Ini kaedah biasa yang kita dah belajar sebelum ni. Betul ke tidak? Mana tuan-tuan tahu dia sedang berpangkat marfu'? Ni saya nampak ujung dia dhammah. Alright, settle tuan-tuan tahu Kenapa dia berpangkat marfu'? Macam mana dia boleh dapat pangkat marfu'? Sebab dia subjek ustaz. Okey Yang sebab dia subjek tu, itu kita belajar peringkat ketiga. Tapi saya cuma highlight saja pada peringkat yang kedua supaya tuan-tuan nampak gambaran sikit-sikit Okey, marratani. Ini ialah khabar. Jadi khabar dia pun dapat pangkat marfu' juga. Ingat tak? Aliyu gemuk. Tapi masalahnya kalimat ini ialah kalimat musanna. Betul ke tidak? Jadi kalau dua kali, dua masjid, dua pokok, dua batu kan. Jadi kalau dia sedang berpangkat musanna, tanda marfu' dia lain, dia berbeza macam kalau isim ni isim biasa macam ni. Yang macam tuan-tuan pernah belajar. Jadi kalau kalimat ini kalimat musanna, tanda marfu' dia Allah pakai alif. Nampak ni? Allah pakai alif. Marratani. So saya tanya, ini isim marratani makna apa? Dua kali ustaz. Ini isim ke fi'il ke haraf? Ini isim ustaz. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa ustaz. Jadi kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mu'rab ustaz. Dia mu'rab Baik, kalau macam tu dia ni sedang mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Kita kata ustaz, kalimat ini sedang berpangkat marfu'. Okey, mana tanda marfu' dia? Ni alif ni ustaz. Ni alif ni dia sedang berpangkat marfu' lah. Lepas tu nanti saya tanya, kenapa pula tanda marfu' pakai alif? Tanda marfu' kan pakai dhammah macam kalimat sebelah ni. Tuan-tuan pun jawab ustaz. Dengar sini dulu. Kalimat musanna kalau dia sedang berpangkat marfu', jangan pakai dhammah. Ustaz takkan jumpa marotanu. Memang tak ada So kalau dia sedang berpangkat marfu', kalau kalimat ini kalimat musanna, dia pakai alif ustaz. Marotani, kitabani, masjidani, baitani. Dia semua pakai alif. Faham tak tuan-tuan Okey, kalau kalimat musanna dia sedang berpangkat marfu', Allah pakai ani di hujung. Okey, satu lagi tuan-tuan, kita pergi pada ayat yang berikutnya Okey. Ini juzuk 6.
Ya, mana ayat dia? Okey. Ni muka surat 111. 111. Okey, 111 ayat yang ke-23 Surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Cuba buka tuan-tuan Kalau nak cari pause dulu Okey. Okey tak? Qala rajulani. Telah berkata dia dua orang lelaki. So ini kalimat rajulani, dua orang lelaki. Betul ke tidak tuan-tuan? So cuba tuan-tuan tengok. Dia ni sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur? Marfu' ke mansub ke majrur? Ni pakai ani ke pakai aini tuan-tuan? Rajulani. Pakai ani ke pakai aini? Ini pakai ani juga ustaz macam tadi. Jadi kalau dia pakai ani, alif, ya, dia ni sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan. Nanti saya bawa balik. Tuan-tuan punya diagram biru ni tadi Tengok musanna. Sebentar ya. Ni musanna kan. Allah pakai alif masih di marfu'. Allah pakai ya masih di mansub dan majrur. Jadi rajulani tu Allah pakai alif ke pakai ya tuan-tuan? Cuba jawab. Rajulani ke rajulaini? Tadi tuan-tuan jumpa. Rajulani kan dia pakai alif. So kalau dia pakai alif maknanya dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Cuba jawab dengan saya. Nanti saya pergi balik dekat ayat tu. Ni tuan-tuan tengok. Rajulani ke rajulaini tuan-tuan? Rajulani kan. So kalau rajulani Allah sedang pakai ya ke sedang pakai alif ni tuan-tuan? Dia sedang pakai alif kan? So maknanya dia sedang berpangkat apa? Cuba jawab tuan-tuan. Dia sedang berpangkat mansub marfu' juga sama macam kalimat yang mula-mula kita jumpa tadi, dia sedang berpangkat marfu' tadi kan. At-talaqu marratani, ni rajulani pakai alif. So kalau pakai alif terus tuan-tuan tahu dia sedang berpangkat sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana tanda marfu' ni alif. Kalau tuan-tuan nak jawab ikut skema kita, apa makna rajulani? Dua orang lelaki ustaz. Ini isim ke fa'il ke haraf? Isim ustaz. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa ustaz. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab ustaz. Okey, cuba tengok dia sedang berpangkat apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Tuan-tuan kata ustaz ni kalimat musanna ustaz. Kalau kalimat musanna, kalimat dual atau double ni, kalau dia marfu' bukan pakai dhammah ustaz. Kalau di mansub bukan pakai fathah, kalau di majrur bukan pakai kasrah. Jadi walaupun tuan-tuan nampak dia kasrah kat sini, ustaz, dia bukan sedang berpangkat majrur ustaz. Ini kalimat musanna, dia sedang berpangkat marfu' ustaz. Kenapa awak kata dia marfu'? Ni ada alif kat sini. Kenapa pula pakai alif? Selalu kan marfu' pakai dhammah. Ustaz, ini kalimat jama' ini kalimat musanna ustaz. Kalimat musanna, kalau dia sedang berpangkat marfu', memang Allah akan pakai ani di hujung. Rajulani, masjidani, kitabani. Ya tuan-tuan Baik, kita pergi pada contoh kita yang terakhir dan insya-Allah di sini ada kuis tuan-tuan Tuan-tuan buka surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Saya pause sekejap kalau tuan-tuan nak pergi cari ayat dia. Pause sekejap. Ni. Atas sekali muka surat 532 tuan-tuan. Surah Ar-Rahman muka surat 532 ayat yang ke-17 ayat ke-17. Okey, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Apa makna dia Tuhan kedua-dua timur, Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Ni Allah nak cerita siapalah dia Allah tu kan. Allah tu ialah Tuhan yang menjaga dua timur dan yang menjaga dua barat. Tempat terbitnya dua timur ni tempat terbit matahari. Kemudian dia juga Tuhan kepada dua barat, iaitu tempat terbenamnya matahari. Kenapa dua? Tuan-tuan ceklah sendiri sebab apa tafsir dia. Hari ni kita bahas teknikal dulu tuan-tuan Okay, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Dialah yang memelihara ataupun Tuhan yang memelihara dua timur dan dialah juga Tuhan yang memelihara dua barat. Jadi ini kalimat musanna, ini pun kalimat musanna. Betul tak? Okey. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Masyriqaini. Ini dua isim berpasangan tuan-tuan. Ini dua isim berpasangan. Ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf-mudhafun ilaih? Kalau tuan-tuan yang dah mahir, ini pasangan mudhaf-mudhafun ilaih ustaz. Sebab apa? Sebab satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Itu je tuan-tuan dah tahu dah. Ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau pasangan zat sifat tak boleh Dia mesti kena ikut saja. Sekarang ni fokus kita kepada ialah kalimat masyriqaini, dua timur. Tuan-tuan tengok inilah kalimat musanna, betul ke tidak? Kalau kalimat musanna dia ada dua kaedah Allah sebut. Kadang-kadang Allah sebut
Masyriqani, kadang-kadang masyriqaini. Kadang-kadang pakai alif, kadang-kadang pakai ya. Di sini Allah pakai alif ke pakai ya, tuan-tuan? Di sini Allah pakai ya. Jadi maknanya dia sedang berpangkat apa, tuan-tuan? Ingat tak? Kalau Allah pakai ani, kita dah jumpa 2 kali tadi kan? Dia sedang berpangkat marfu'. Kalau kita jumpa ya, dia sedang berpangkat mansub ataupun majrur. Betul ke tidak? So ini ialah mudhafun ilaih kan? Mudhafun ilaih dia memang dapat pangkat majrur. Jadi tanda majrur dalam kalimah masyriqaini ni mana? Ya ke nun, tuan-tuan? Cuba jawab. Ya ke nun? Ya lah ustaz. Nun ni kok mana pun dia memang tetap baris bawah. Di marfu' pun baris bawah juga. Masjidani, masyriqani. Kalau dia sedang berpangkat marfu' dan majrur pun nun tu tetap baris bawah juga. Masyriqaini, masyriqaini. So tuan-tuan, dia sedang berpangkat majrur, dia sedang berpangkat majrur, sebab dia mudhafun ilaih, tanda majrur dia ialah ya. Kenapa pakai ya? Sebab dia ialah kalimat musanna. Kalimat musanna memang macam tu kaedah dia. Okey, baik. Wa rabbul maghribain. Tengok kalimat yang berikutnya, tuan-tuan. Wa dan rabbu Tuhan maghribaini. Maghribaini ni 2 barat. So ini juga kalimat musanna. Tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya mana dia sedang berpangkat majrur, tuan-tuan. Dia pun mudhafun ilaih juga. So tolong tuan-tuan jawab dengan saya. Ini kalimat maghribaini, dia juga sedang berpangkat majrur. So mana tanda majrur dia? Ini kalimat musanna. So bagi tahu dengan saya mana tanda majrur dekat dalam kalimah maghribaini. Tolong hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.